Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kami meneruskan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu Kristi Rika anak Mat, Fioni anak Daniel, Monica anak Sunang, Nur Aina Hazika binti Boh Kiri, Nur Aina Atira binti Sapiar, dan Muhammad Nur Alif bin Ali Osman. Bagi tugasan ini, kumpulan kami telah memilih untuk melaksanakan pengajaran bagi peringkat tingkatan 5 dengan memfokuskan kepada 2 subjek iaitu Bahasa Melayu dan Sejarah. Pemilihan ini kerana murid berada pada tahap yang lebih matang dari segi pemikiran serta mempunyai keupayaan untuk memahami kandungan pembelajaran yang lebih mendalam dan berasas tinggi. Selain itu juga, pemilihan subjek Bahasa Melayu dan Sejarah adalah kerana kedua-duanya saling berkait, khususnya dari aspek penggunaan bahasa, pemahaman konteks serta penerapan nilai dan pengajaran. Melalui gabungan kedua-dua subjek ini, proses pembelajaran dapat dijalankan secara lebih bermakna dan menyeluruh. Walau bagaimanapun, penerangan yang lebih terperinci berkaitan konsep dan pelaksanaan kaedah berpasukan ini akan diteruskan oleh kumpulan kami dalam bahagian yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan satu dapatan pengajaran yang melibatkan kaedah pengajaran berpasukan atau co-teaching. Secara ringkasnya, co-teaching ialah satu kaedah pengajaran yang melibatkan 2 orang guru atau lebih dalam satu sesi PDP. Melalui kaedah ini, guru bukan sahaja bertanggungjawab untuk mengajar, malah saling membantu dalam perancangan, pelaksanaan dan pemantauan pembelajaran murid. Dalam pembentangan ini, PDP yang ditunjukkan menggunakan kaedah pengajaran berpasukan dengan menggabungkan 2 subjek. Contohnya Bahasa Melayu dengan Sejarah. Penggabungan ini bertujuan untuk menjadikan pembelajaran lebih bermakna kerana murid dapat memahami isi pembelajaran melalui konteks yang lebih luas dan saling berkaitan. Selain itu, pembelajaran ini juga menjelaskan kelebihan dan kelemahan dalam kaedah co-teaching berdasarkan video simulasi PDP yang ditonton. Melalui pemerhatian ini terhadap simulasi tersebut, kita dapat melihat bagaimana peranan guru diagihkan, cara guru bekerjasama, serta kesannya terhadap penglibatan dan kefahaman murid dalam sesi PDP tersebut. Secara keseluruhannya, pengenalan ini bertujuan untuk memberi gambaran awal untuk bagaimana kaedah co-teaching ini dilaksanakan dalam PDP serta kepentingannya dalam meningkatkan kuantiti pengajaran di dalam bilik darjah nanti. Okey, saya akan membentangkan tentang gambaran PDP co-teaching. Yang pertama adalah 2 guru mengajar secara serentak dalam sesi yang sama dan dapat membentuk suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan menyeluruh untuk pelajar. Selain itu, guru Bahasa Melayu fokus kepada pengenalan dan pemahaman kata nama berkaitan tema pembelajaran, manakala guru Sejarah fokus kepada penerangan ciri-ciri kehidupan zaman prasejarah seperti cara hidup, alat-alat yang digunakan, dan sistem sosial masyarakat pada masa itu. Kedua-dua subjek ini saling berkaitan tentang kata nama yang dipelajari dalam Bahasa Melayu yang menjadi asas untuk memahami konsep dan maklumat sejarah yang dipelajari. Seterusnya, dalam sesi ini, pelajar akan aktif membina ayat menggunakan kata nama yang dipelajari serta menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru, sama ada berkaitan struktur, bahasa maupun kandungan sejarah. Aktiviti ini bukan sahaja mengukuhkan pemahaman akademik tetapi juga mengasah kemahiran
berfikir dan komunikasi pelajar. Okey, seterusnya saya akan membentangkan kelebihan co-teaching. Yang pertama, pemahaman pelajar menjadi lebih mendalam kerana pengajaran disampaikan dari dua perspektif guru yang berbeza. Setiap guru mempunyai kepakaran, gaya penyampaian dan pendekatan pedagogi tersendiri. Kepelbagaian ini membolehkan satu konsep dijelaskan melalui contoh, analogi dan strategi yang berbeza, sekaligus membantu pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran berlainan untuk memahami isi pelajaran dengan lebih jelas dan menyeluruh. Kedua, pergabungan dua subjek menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual. Melalui pendekatan ini, pelajar dapat melihat hubung antara pelbagai bidang dan memahami bagaimana pengetahuan diaplikasikan dalam situasi yang sebenar. Pelajar tidak lagi bersifat terasing atau berfokus kepada satu disiplin semata-mata. Sebaliknya, dapat membantu pelajar membina kemahiran berfikir aras tinggi seperti membuat hubung kait, menganalisis dan mensintaksis maklumat. Seterusnya, melalui co-teaching, maklum balas pelajar dapat diperoleh dengan lebih cepat dan berkesan ketika seorang guru menyampaikan pengajaran, manakala guru lain boleh memantau reaksi, kefahaman dan penglibatan pelajar lain. Hal ini membolehkan intervensi segera dilakukan sekiranya terdapat pelajar yang kurang memahami isi pembelajaran pada hari tersebut. Selain itu, kesalahan tata bahasa pelajar dapat dibetulkan secara langsung semasa sesi pembelajaran berlangsung. Pembetulan ini serta-merta dapat membantu pelajar memahami kesalahan mereka dengan lebih jelas dan mengelakkan pengulangan kesalahan yang sama. Dalam jangka masa panjang, amalan ini dapat meningkatkan penguasaan bahasa, keyakinan bertutur serta kemahiran menulis secara lebih sistematik dan berkesan. Akhir sekali, proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih tersusun dan terancang kerana pengajaran dibuat secara kolaboratif oleh dua orang guru. Perbincangan bersama membolehkan guru menyelaras objektif pembelajaran, strategi pengajaran serta kaedah pentafsiran yang sesuai. Kerjasama ini bukan sahaja dapat meningkatkan kualiti pengajaran, malah memastikan pembelajaran dijalankan secara sistematik, seimbang dan memenuhi keperluan pelajar secara holistik. Walaupun co-teaching mempunyai banyak kelebihan, terdapat juga beberapa kelemahannya yang perlu kita ambil perhatian. Pertama, memerlukan keserasian antara guru. Jika guru-guru tidak mempunyai gaya pengajaran atau pendekatan yang sama, ini boleh menyebabkan kekeliruan kepada pelajar dan mencecaskan keberkesanan pengajaran. Kedua, memerlukan perancangan yang lebih rapi dan masa yang banyak. Kedua-dua guru perlu merancang bersama sebelum kelas, termasuk penyediaan bahan dan strategi pengajaran. Jika masa tidak mencukupi, ia boleh menimbulkan tekanan kepada guru. Ketiga, risiko ketidakseimbangan dalam peranan. Kadang-kadang seorang guru mungkin lebih dominan, manakala lagi seorang kurang diberi peluang untuk mengajar. Ini menjejaskan pengalaman pembelajaran pelajar dan menimbulkan rasa tidak puas hati di dalam kalangan guru. Keempat, bergantung kepada sokongan pihak sekolah. Tanpa sokongan pihak sekolah yang mencukupi seperti sumber dan ruang yang sesuai, co-teaching mungkin akan sukar dilaksanakan dengan berkesan. Kesimpulannya, walaupun co-teaching dapat meningkatkan interaksi di antara pelajar, guru juga perlu bijak mengurus kelemahan ini agar kaedah ini benar-benar memberi manfaat kepada pelajar di dalam sekolah. Secara keseluruhannya, kaedah pengajaran bersama ataupun lebih dikenali kepada co-teaching yang telah dibincangkan sebentar tadi menunjukkan potensi yang sangat besar dalam meningkatkan keberkesanan proses
proses pembelajaran dan pengajaran. Pendekatan ini terbukti dapat membantu pelajar memahami pembelajaran secara menyeluruh. Ia juga dapat dilihat melalui gabungan antara dua mata pelajaran, iaitu Bahasa Melayu dan Sejarah, di mana pelajar mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai subjek Bahasa Melayu dan Sejarah. Walau bagaimanapun, kaedah co-teaching ini penting untuk kita ingat bahawa keberkesanan pelaksanaan kaedah ini sangat bergantung kepada faktor kritikal. Ia dapat dilihat melalui tahap kerjasama ataupun tahap komunikasi yang berkesan antara kedua-dua guru yang terlibat dalam co-teaching merupakan salah satu kunci utama kejayaan pendekatan co-teaching ini. Kesimpulannya, dengan adanya perancangan yang rapi dan kerjasama yang erat antara guru, kaedah co-teaching ini dapat menjadi instrumen yang ampuh dalam dunia pendidikan kita pada masa kini. Diharapkan pendekatan inovatif sebegini dapat diteruskan